من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Dan aman daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada maksiat batin, mana dikirakan sebagai maksiat batin juga, ialah aman rasa sentosa. Rasa sentosa daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menyangka oleh seorang hamba itu bahasanya tak mungkin dia ni akan dimurkai, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam dia ini, itu kita tu perasan. Kita menyangkakan bahasanya kita ni tidak akan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ni orang yang dah begitu sangat baik dah. Jadi takkanlah orang seumpama kita ni Allah Ta'ala akan murka. Contohnya misalnya kita kata kalau kita seorang ustaz, jadi kita rasa kita ni, kita mengajar orang, kita menganjurkan manusia kepada buat kebaikan, mencegah manusia kejahatan daripada melakukan kejahatan. Kita orang yang ahli sembahyang jemaah, penuntut ilmu, jadi takkanlah Allah Ta'ala nak marah kepada kita. Tak boleh. Tak boleh kita rasa aman daripada murka Allah Ta'ala. Kita kena sedar, kita kena tahu bahawasanya tidak ada sesiapa pun yang selamat malaikat yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Para Rasul, Nabi pasti tidak akan masuk neraka. Selain daripada Nabi Rasul, orang-orang yang telah dijamin oleh Rasul. Seperti al-asharah al-mubasyaratu bil jannah fid dunya. 10 orang sahabat yang diberitahu gembirakan secara jumlah di atas dunia oleh Nabi. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, sehingga 10 orang Nabi sebut begitu. Itu orang yang telah dijamin dengan syurga. Lain daripada mereka yang telah mendapat jaminan masuk syurga, walaupun mereka itu waliullah sekalipun, tidak aman. Tak boleh aman. Tak boleh kita rasa selesa. Berada di zon selesa tu bahaya. Bila kita rasa aman daripada murka Allah Ta'ala, kita tidak akan begitu menjaga. Tidak berjaga-jaga, tidak bersungguh-sungguh menjagakan agama kita. Tapi bila kita duduk rasa bimbang, takut, itulah yang akan mencetuskan orang panggil sikap berhati-hati dan berjaga-jaga. Sedangkan orang-orang yang hebat, kita katakan zaman-zaman dahulu,
Bahkan mereka itu mana sampai kepada peringkat wilayah wala kewalian. Tapi boleh saja sebalik kuil, kata orang Kelantan. Maksudnya boleh saja gugur di pertengahan jalan. Contohnya Bal'am ibnul Ba'ura. Ya Allah Ta'ala sebut melalui ayat watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakanlah ya Rasulullah di atas mereka, iaitulah makna para sahabat, naba'al ladzi atainahu ayatina, berita orang yang kami berikan kepadanya ayat kami. Ayat kami tak apa dia. Ayat kami itu maksudnya ialah karamat di sini. Bal'am ibnul Ba'ura ini dikatakan bahasanya dia tengok ke atas, dia akan nampak Arsyur Rahman. Begitu hebatnya dia punya karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tapi fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Tapi dia insilah. Insilah ni makna buah kulit. Macam kita pecah baju. Maksud ilmu yang Allah Ta'ala beri kepadanya, dibuan. Seumpama kita buan baju, pecah baju. Macam ular bersalin kulit, ditinggalkan kulitnya itu. Begitu keadaannya. Fa'atba'ahu syaitan, memperikutkan akan oleh syaitan. Jadi Bal'am, maknanya, seumpama level Bal'am ini, martabak kedudukan Bal'am ini, yang begitu mendapat karamat, yang bukan main-main, yang bukan alan-alan, hebat. Tapi boleh gugur di tengah jalan. Jadi maksudnya, ibrahnya, pengajarannya ialah, kalau orang yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi, level mereka itu dalam agama, VIP Allah Subhanahu wa taala, bahkan VVIP, double VVIP Allah Ta'ala sekalipun. Kalau mereka bukan termasuk dalam jaminan mana masuk syurga, maknanya boleh saja, boleh jadi gugur. Rebah juga. Jadi kalau orang seumpama ini pun boleh rebah, boleh gugur, boleh jatuh, boleh tergelincir. Jadi, apalah kita, setara mana kita, Dengan sebab itu tak boleh kita rasa aman. Berdasarkan kepada amalan kita sekarang, kita ni orang menjuru, kita ni orang yang bagus pada agamanya, tak boleh. Ilmu kita tak boleh. Tak boleh kita rasa aman kerana kita ni guru mengajar manusia. Jadi bila kita tidak rasa aman itu, kita akan bersungguh-sungguh pada menjagakan. Bersungguh-sungguh pada menjagakan daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rasa aman daripada murka Allah Taala ni, maksudnya ialah kita ni perasan. Kita perasan kita ni baik. Orang yang semacam kita ini takkanlah Allah Taala nak marah, nak murka. Begitulah soalan. Jadi kita muhasabah diri, baca kisah-kisah orang dulu. Bagaimana Syekh Balsisa, ahli ibadat nombor 1 di zamannya. Tapi akhirnya mati dalam keadaan dia menundukkan kepala, menandakan dia menyembah syaitan. Masih lagi ditipu oleh syaitan ketika itu. Jadi maknanya, kita lihat orang-orang yang begitu, maksudnya hebat dari segi agamanya, pun boleh jatuh, boleh rebah, boleh tergelincir. Maka kalau orang yang seumpama kita, itu min tariqil aula. Lebih-lebih lagi lah. Jadi dengan sebab tu jangan kita perasan. Dan perasaan kita ni rasa aman. Orang macam kita tak akan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Begitu. Itu satu benda faktor yang menyebabkan kita ni bermudah-mudah. Kita tak begitu nak menjagakan. Seperti orang Arab misalnya. Orang Arab tu kerana dia rasa dia tu Arab, kearabannya itu menjadi lesen yang cukup besar kepada mereka.
Karena bangsa Arab, Nabi daripada bangsa Arab. Jadi, bahasa Al-Quran bahasa Arab. Jadi mereka menganggap enten makna mudah. Dan bahasanya mereka satu bangsa yang begitu, dimuliakan Allah. Jadi, aku orang Arab, takkanlah aku ni. Dengan sebab itu jadi lesson besar. Untuk mereka itu melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Kita maknanya dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dari segi nikmatul diniyah, nikmat agama. Kita penuntut ilmu, kita seorang guru, muallim agama. Jadi kita merasakan ini suatu tahap yang mana tak mungkin dah kita ni dimarahi oleh Allah Ta'ala. Pencapaian kita semacam ini meletakkan kita pada satu kedudukan yang mana tak mungkin lagi Allah Ta'ala marah kepada kita, murka kepada kita. Itu silap. Maksudnya bila kita perasan begitu, itu yang menyebabkan kita lagi buta daripada melihat keaiban diri kita. Sebagaimana minggu lepas hari kami bangun dah lebat bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Kita ada sebut bahasanya di antara punca kepada kebaikan yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita ialah Nabi kata wabassarahu ayubah. Allah Ta'ala beri lihat kepadanya keaiban dirinya. Maksudnya kita nampak aib diri kita, kurang kita, salah kita. Jadi apabila kita nampak keaiban diri kita, kesalahan diri kita, kekurangan diri kita, maka kita merasakan kita ni tidak layak. Tidak layak, orang panggil bahawa kita ni, orang panggil begitu diletakkan pada kedudukan sebagaimana kita berada padanya sekarang. Itu menjadikan kita sentiasa berjaga-jaga. Dan kita melihat seperti tadilah, kita melihat itu makna kita kena baca dah sejarah Islam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita, dalam hadis-hadis banyak Nabi menyebut tentang orang-orang yang terhebat, tetapi akhirnya tewas. Apatah lagi di dalam hadis, salah satu daripada hadis koleksi Matan Arba'in Nawawiyah. Hadis yang mana Nabi menceritakan tentang kejadian janin di dalam perut ibu yang mengandung itu. Rentetan daripada ayat Quran. Allah Ta'ala menyatakan kejadian janin ni anak dalam perut ibu itu. Bermula dengan nutfah. Kemudian daripada itu ialah alaqah, kemudian mudghah. Tanpa Allah Ta'ala menyatakan fasa ini selama mana, berapa hari. Lalu Nabi lah yang mentafsirkan ini. Dia mengatakan bahasanya kita ni dijadikan di dalam perut ibu kita, maknanya nutfah, sebagai nutfah air mani selama 40 hari. Kemudian bertukar kejadian jadi itu kepada alaqah. Kazalik lagu tu juga 40 hari. Ini nak ayat hadis ni sebelum tubik kita nak sebut ni. Kemudian mudghah 40 hari. Kemudian Allah Ta'ala suruh satu malaikat menuliskan 4 perkara. Itu amal, ajal, rezeki. Amal, ajal, rezeki dan juga amal dia. Dan yang berapa 4 dia? 4 perkara jadi rezeki, amal, ajal dan juga salah satu daripada 2 perkara. Syakiyun am sa'idun. Adakah seorang hamba itu dia seorang sa'id yang bertuah atau dia itu ialah celaka. Lepas daripada itu apa Nabi kata? Nabi kata, selepas daripada Nabi berbicara begitu, Nabi kata di dalam hadis ini seorang hamba itu adalah ahli syurga. Yakni dengan iktibar amalan dia sekarang ini dia melakukan amalan ahli syurga. Sehasta saja dia tu nak masuk syurga. Yakni sebelum dia nak mati. Maksudnya. Terbalik menjadi ahli neraka. Inilah yang sangat kita takut. Maksudnya seorang yang dah begitu sangat baik, yang dia ni ahli syurga, tapi terbalik menjadi ahli neraka. Saat-saat begitu dekat dah dia kepada maqsad dia, destinasi dia. Dan akhirannya, garisan penamat.
Jadi maksudnya kita tak boleh rasa sedap hati. Dan di sana pula ni ada orang yang dia ahli neraka pada mulanya. Dia mulanya ialah ahli neraka, melakukan amalan-amalan ahli neraka. Kemudian sehasta lagi nak sampai dia tu nak masuk neraka, maksudnya nak mati, meninggal dunia, dia bertukar mendapat hidayah taufik daripada Allah Taala menjadi ahli syurga. Sebab itulah dalam dakwah kita tidak boleh berputus asa untuk berdakwah kepada manusia. Sejahat mana pun manusia itu, boleh jadi Allah Taala balikkan hatinya dan beri hidayah kepadanya. Boleh jadi. Dan boleh jadi orang yang begitu jahat itu dia berubah, berhijrah, maksudnya jadi orang yang lebih baik daripada kita. Jadi dengan sebab itu tidak boleh kita tu maknanya jazam seorang tu pasti ahli neraka, tak boleh. Begitu juga kita tidak boleh sedap hati, rasa selesa bahawa kita ni tentu selamat, maksudnya daripada murka Allah Taala, daripada azab siksa Allah Taala. Itulah aman daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Maksudnya kita kena melihat sejarahnya macam mana orang-orang yang terbaik tetapi menjadi orang yang terburuk. Selagi belum sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh kita rasa sedap hati. Hasil daripada tidak rasa aman daripada murka Allah Taala itulah akhirnya yang membawa kepada seorang hamba itu benar-benar bertakwa, makna berjaga-jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita rasa macam ni lah, macam kita dengan manusia lah. Jangan sedap hati. Mentang-mentang kita begitu dilayan oleh bos dengan layanan istimewa. Karena boleh jadi, ialah itu manusia. Boleh berubah-ubah. Lagi-lagi lah kita tak boleh harap orang itu akan suka kepada kita. Kehidupan kita manusia ini ada orang berengki apa, orang itu akan sabotaj hubungan kita dengan orang lain. Jadi akhirnya dia bertukar daripada paling sayang kepada kita jadi paling benci kepada kita. Dengan sebab itu jangan kita rasa aman. Bila kita tidak rasa aman, kita akan sentiasa berhati-hati. Jangan sekali makna berhati-hati daripada pihak diri kita, perangai kita supaya jangan dia tu meluak, jangan dia tu jadi nak marah. Dan juga daripada orang-orang luar yang berdengki melihat hubungan yang baik di antara kita dengan kawan kita umpamanya. Jadi bila kita tidak aman itu, kita berlindung dengan Allah Ta'ala. Mana kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah Ta'ala menjaga kita daripada apa-apa orang panggil kejahatan manusia. Jadi kita akan selamat. Jadi maknanya orang yang tidak rasa aman itu, dia beringat-ingat. Dia berjaga-jaga. Mengambil sikap kehati-hatian. Berhati-hati. Jadi dengan Allah, maknanya dengan penuh tawadhu' dan tadarru', merendah diri dan menghinakan diri, meminta kepada Allah Ta'ala untuk menjaga iman. Sebab kita tak boleh harap kepada orang panggil apapun reputasi yang baik yang ada pada diri kita. Karena apa yang berlaku itu boleh berubah. Jadi insya-Allah dengan kita itu berusaha bersungguh-sungguh dan sentiasa berjaga-jaga, menjaga-jaga diri kita daripada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita rasa sedap hati, kita akan sambil lewa. Dan dari itu akhirnya membawa kepada kemudaratan kepada kita. Kerana apa? Mana Allah Ta'ala murka. Maksudnya jangan, mana rasa aman daripada murkanya, kita rasa aman diri kita tidak akan terjatuh di dalam maksiat lah. Apa yang menyebabkan Allah Ta'ala murka kepada kita? Maksiat. Kita melakukan maksiat kepadanya. Jadi kita terjatuh di dalam melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Itulah yang jadi yang menyebabkan Allah Ta'ala murka. Jadi maksudnya ialah, kalau orang panggil kita duk jaga sentiasa, sebab apa duk jaga? Sebab kita bimbang, kita takut. Kita tidak rasa aman. Jadi itu akan, Allah Ta'ala sendiri akan lebih menghargai kita. Kerana kita sedar diri. Kita tidak angkuh. Kerana rasa aman daripada murka Allah Ta'ala ini juga semua daripada ciri-ciri keangkuhan kita, sombong. Maksudnya kita yakin kita orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jangan begitu. Nah, itu akan merugikan kita. Nah. Qala musannif rahimahullah taala, seterusnya dan putus asa daripada rahmatnya ya Allah. Masya Allah. Macam mana seorang hamba tu boleh putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala? Semua ni ialah kerana tidak mengenal Allah Ta'ala. Tidak cukup mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang membawa kepada tu, jadi putus asa di antaranya. Dan itu ada hubungan dengan perkara yang pertama yang minggu lepas hari Khamis baru ni kita bicara. Itu bersangka jahat kepada Allah Ta'ala. Dia bersangka jahat kepada Allah Ta'ala tu dia terbit banyak furuk dia, cawangan-cawangan dia. Salah satu daripadanya membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Sebab kita bersangka buruk kepada Allah Ta'ala. Bersangka bahawasanya Allah Ta'ala tidak akan maafkan kita, ampunkan kita. Tu. Jadi putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu merasakan bahasanya dirinya tidak akan diampuni lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab dosanya yang terlampau banyak. Maka syaitan dia hasut kita di dalam hati. Jadi kamu ni tak payah bertaubat lah. Tak perlu lagi kamu ni nak beramal soleh. Sudah terlewat. Terlewat mana terlambat. Kamu ni sudah dalam keadaan beginilah. Tak payahlah nak bersungguh-sungguh, nak berubah, nak berhijrah. Tu syaitan dia mari dalam hati kita. Kerana maksiat kamu, jenayah kamu kepada Allah Ta'ala terlalu besar. Menyebabkan hamba itu akan rasa dia dengan Allah Ta'ala ni tak ada apa-apa dah. Jadi kalau begitu seorang yang putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala dan maghfirah daripada Allah Ta'ala ini akhirnya membawa kepada dia lebih berani melakukan maksiat-maksiat. Tu. Sebab apa? Sebab rugi saja hidup ini tidak dia mencapai keseronokan kemuncak. Dia buat apa saja yang ditegur oleh agama. Sebab kalau dia bertaubat pun Tuhan mana yang nak terima taubat dia sebab dosa dia terlalu banyak, terlalu besar. Maknanya kerana dia tidak belajar ilmu usuluddin, kerana dia tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia terjatuh di dalam hal ini. Dia jadi lemah. Lemah maksudnya untuk apa lagi dia melakukan amal soleh? Untuk apa lagi dia bertobat kepada Allah Ta'ala? Sedangkan Allah Ta'ala tidak lah. Jadi sisa-sisa hidup aku ini biarlah aku isikan dia dengan melakukan maksiat-maksiat. Karena kalau aku tak buat apa makna tak ada harapan dah. Karena aku dah begitu banyak menimpunkan koleksi dosa. Besar-besar pula tu. Maka akhirnya dia tidak akan bertobat dan dia tidak akan beramal. Jadi kalau orang tanya dia kenapa kamu ni dulu nampak macam nak berjenak-jenak dengan masjid. Kemudian sudah orang panggil tawar hati semula. Mana mundur semula. Ada tu. Syaitan. Kerja syaitan untuk nak menghalang kita daripada hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan syaitan ini kena ingat. Dia ada minal jin wal ins. Ada daripada kalangan jin dan juga ada daripada kalangan manusia. Manusia tu siapa dia? Kawan-kawan dia. Dia kata apalah engkau nak bertaubat. Tak payahlah. Orang macam engkau dan saya-saya ni, kita-kita semua ni, manalah ada Allah Ta'ala nak ampunkan kita. Dosa kita dah terlalu banyak. Baiklah kita teruskan sampai kita mati. Jadi mereka sudah putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala dan maghfirah daripada Allah Ta'ala. Maka mereka mewajarkan diri mereka untuk melakukan, menambahkan lagi kejahatan-kejahatan. Karena tidak ada faedah. Buat amal ke ataupun bertaubat ke, kerana
Kita-kita ni tu dia duk cakap-cakap sama-sama pok dia. Manalah Allah Taala tu ada nak terima taubat kita. Ya biarlah. Kita dah hanyut dah terlalu jauh begini daripada agama daripada Allah Taala, biarkan. Biar kita menikmati seenak-enaknya nikmat dunia ini. Jadi akhirnya daripada orang yang dia melakukan kesalahan dosa tetapi dia masih lagi boleh jadi melakukan sebahagian daripada ibadat. Sekarang dia tinggal terus dan kerana perasaan-perasaan di dalam hati dia itu yang ditazyinkan. Ditazyinkan makna dihiaskan oleh syaitan dan hati seorang hamba itu untuk perasaan-perasaan yang bukan-bukan. Jadi putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala suatu benda yang sangat pelik, ajib, tak munasabah langsung. Bagaimana makna seorang hamba itu boleh jadi putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi menyatakan rahmat Allah Ta'ala, keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maghfirah daripada Allah Ta'ala. Itu lebih luas daripada langit dan bumi. Ialah kerana tidak mendekati sumber-sumber hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana tidak belajar, maka tidak tahu. Tidak mendapat maklumat. Dia tidak mendapat maklumat tentang rahmat Allah Ta'ala, maghfirah Allah Ta'ala tu macam mana, qadar mana, setara mana. Lalu mulalah yang bersangka yang bukan-bukan. Dengan bahawa disamakan Allah Ta'ala tu seperti manusia. Manusia kita tak boleh nak harap. Sebab dia manusia, seperti kita juga, makhluk. Ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu tidak mengenal Allah Ta'ala. Lantas kamu menuduh jahat Allah Ta'ala. Bersangka jahat. Dia kembali kepada hak mula-mula. Bersangka jahat manalah mungkin Allah Ta'ala mengampunkan. Mana mungkin mustahil Allah Ta'ala tu akan mengampunkan dosa-dosa. Sedangkan Nabi menyatakan hakikatnya daripada Allah. Sedangkan Nabi menyatakan bahasanya rahmat Allah Ta'ala, maghfirah Allah Ta'ala lebih luas daripada langit dan bumi. Adakah dosa kamu itu lebih banyak, lebih luas daripada langit bumi? Bumi pun itu boleh jadi kita ada angkanya. Langit yang pertama, ambil langit yang pertama. Seluas mana langit yang pertama ni? Tak tahu. Dan 7 lapis langit pula. Jadi, kalau seluas langit, seluas bumi ini masih lagi syumul di bawah orang panggil lepuk. Ini orang yang sangat-sangat berharap kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak berputus asa dengan Allah Ta'ala. Macam mana nak berputus asa dengan Allah? Sedangkan Allah Ta'ala itu Arhamur Rahimin. Yang paling kesian belas daripada orang yang kesian belas. Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbu al-afwa. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang banyak bertaubat. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang maknanya nak kepadanya. Yang bertaubat kepadanya. Yang beramal kepadanya. Jadi Allah Ta'ala terima. Sebab qabulullah. Dan juga maghfiratullah, keampunan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala terlalu luas. Itu terlalu luas. Maknanya kalau kita ni maksiat kita seisi bumi, bermakna bumi dia dalam lingkungan langit lagi. Langit yang pertama pun kita tidak tahu sakat. Jadi macam mana boleh jadi putus asa dengan Allah Ta'ala. Itu peliklah Sepatutnya tidak. Itulah kecuaian kita dalam mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak cukup mengenal Allah Ta'ala. Lalu kita ni bersangka yang bukan-bukan kepadanya. Dan kita mengambil keputusan yang merugikan kita. Tak mau bertobat. Tak mau dah berbuat kebaikan. Kalau saya buat pun Tuhan tak terima pun. Mengapa pula awak kata macam? Yalah saya ni dah terlalu banyak melakukan dosa. Tuhan mana yang boleh mengampunkan dosa saya? Jadi penting untuk kita membimbing hamba-hamba Allah Ta'ala
yang mempunyai kesilap tanggapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna putus asa daripada rahmat Allah taala itu suatu perbuatan yang sangat-sangat tidak munasabah. Tak munasabah dah. Tak patut ni. Kita hamba ni boleh jadi putus asa dengan rahmat Allah taala. Sebab Allah taala dah bagi tahu memperkenalkan dirinya siapa dia. Kita tak kenal Tuhan, itu isu dianya. Dan kita tak mau belajar ilmu akidatul tauhid sampai bila? Bila kita dah tua, otak kita pun dah jadi tumpul, payah nak faham. Dan dengan sebab itulah mana tak boleh sekali-kali kita ni putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, dan takabur atas hambanya. Takabur daripada takabbara ya takabbaru takabburon. Daripada kabura. Mari kita nulis sikit. Kalau tak mengatuk. Sebab takabur ni satu sifat yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takabur itu adalah sifat yang khusus kepada Allah taala. Kita tak layak untuk bertakabur. Sebab apa? Sebab apa kelebihan yang ada pada kita? Milik kita. Kalau ada pun itu ialah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak layak, tak munasabah langsung. Jadi takabur, dia kalimah ni pun kita kena faham juga. Ini kena belajar ilmu saraf lah. Jadi, kena paling sikit. Takabur ni dia daripada kabura. Mana besar. Kabura Zaidun, telah besar oleh Zaid. Kemudian digandakan bak ni. Ainul fi'li. Jadi kababaro. Selepas daripada kababaro, maka diidghamkan. Asal dia ditad'if, digandakan. Dia jadi lagu tu. Maka dua huruf yang sama-sama berbaris, ataupun yang pertama mati, yang kedua hidup, maka diidgham jadi kabbaro. Kabbaro maknanya membesarkan orang lain. Takbir, kita membesarkan Allah. Sudah jadi istilah dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kababaro, jadi kabbaro tu dia akan pergi kepada takbir. Dia punya masdar dia. Takbir. Kemudian ditambahkan ta di depan ni. Jadi takabbaro. Takabbaro, kalau kita tasrifkan dia jadi ya takabbaru. Dia akan jadi takabburon, takabbur. Takabur ini maksudnya membesarkan diri sendiri. Kita anggap diri kita tu besar. Sebelum daripada takabur tu dia ujub dulu. Ujub ni makna kita kagum terhadap diri kita dengan pencapaian kita dan segala kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita tu. Jadi kita rasa kita ni hebat ni. Kita kagum terhadap diri kita, pencapaian kita. Itu dia panggil ujub. Ujub tu kita hanya merasa diri kita hebat. Takabur ini daripada ujub dia akan pergi kepada takabur. Takabur itu merasakan dirinya hebat serta dia memperlekehkan orang lain. Merasakan orang lain itu hilah hina, debek, kodi, tak pandai. Itu takabur. Dan takabur ini begitu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan di dalam hadis qudsi Allah Taala menyatakan bahawasanya al-kibriya itu makna takabur lah.
Dia perkataan dia akan bertukar-tukar. Kibriya. Al-kibriya ridai. Wal azamatu. Nah, itu adalah izari. Allah Ta'ala berfirman di dalam. Allah Ta'ala lah. Firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam. Dan hadis kudusi ini. Bermula takabur itu al-kibriya. Sifat membesarkan diri itu adalah ridai. Rida ni ialah kain. Kain rida lah, kain rida. Kain sebah. Letak di atas bahu. Maksudnya Allah Ta'ala ada kain rida. Bukan. Maknanya ialah rida itu adalah perumpamaan kepada sifat kebesaran Allah Ta'ala. Yang khusus bagi dia. Tak layak bagi hamba bersifat dengannya. Sebab al-kibriya ini ialah pakaian khusus aku. Sifat yang khusus bagi aku. Dan wal azamati, keagungan itu adalah izari, kain pakai di bawah tu. Macam kain pelekak, kain hadu. Jadi panggil izari. Maka sesiapa yang bersifat dengan sifat takabur ini, maka orang itu dia tanazu', berebut-rebut dengan aku. Sifat kemuliaan itu. Berebut dengan Tuhan. Berebut dengan Tuhan. Nih, suatu hal yang tak masuk akal. Nih, siapa kita nak berebut dengan Tuhan? Nih. Jadi itu Allah Ta'ala menyatakan, nak bagi tahu kepada kita bahasanya Allah Ta'ala begitu sangat marah kepada orang yang bersifat dengan takabur. Merasakan diri kita hebat, kemudian kita memperlekehkan orang lain. Mengecil-ngecilkan orang lain. Memandang orang lain itu tidak sampai taraf ataupun tahap yang kita sampai sekarang. Jadi sifat takabur itu, takabur ini, kecil-kecil adalah dosa, sikit-sikit adalah dosa. Kalau dah terlampau banyak, boleh bawa kepada jadi kufur. Waliyadzubillah. Mana makhluk yang pertama derhaka kepada Allah Ta'ala, kufur kepada Allah Ta'ala, jadi jauh daripada Allah Ta'ala? Iblis. Iblis takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan ia. Enggan itu maksudnya ialah tak mau buat apa yang disuruh buat. Enggan. Allah Ta'ala suruh kepada Iblis ini sujud kerana dia berada dalam majlis para malaikat. Kerana dia termasuk dalam jumlatul muqarrabin. Orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh sujud kepada Nabi Adam. Malaikat sujud. Tapi Iblis tidak sujud. Lalu Allah Ta'ala tanya Iblis, apa kamu tak sujud kepada Adam yang aku jadikan dengan kudrat aku itu? Macam mana saya nak sujud, ya Allah? Saya ni lebih mulia daripada dia. Apakah hal saya nak sujud kepada dia? Dialah yang sujud kepada saya. Ini dia panggil jawab mulut. Jawab mulut. Allah Ta'ala tanya, mengapa kamu tidak sujud? Dia jawab banyak. Iblis kata, saya lebih mulia daripada Adam. Sebab apa lebih mulia? Sebab saya dijadikan daripada api. Adam dijadikan daripada tanah. Baiklah, betul ke api lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada tanah? Itu pun belum tentu lagi. Adakah api lebih baik daripada tanah? Betul ke? Dia kata, saya lebih mulia daripada Adam. Buat apa saya nak sujud kepada Adam? Jadi, sebab apa? Sebab khalaqatahu min tin wa khalaqatani min nar. Kerana menjadikan anak Adam tu daripada tanah lembek. Dan aku engkau jadikan daripada api. Jadi api lebih mulia daripada tanah. Kata dia, belum tentu lagi. Dan kalau kita katakanlah bahasanya api ni lebih mulia daripada tanah, dia tak berhak juga untuk jadi takabur. Sebab kalau dia jadi mulia sekalipun, ialah dengan pilihan Allah Ta'ala untuk memuliakan dia.
Jadi iblis ni asalnya Allah Ta'ala muliakan. Tapi akhirnya kita klik dulu minum air sikit. Nak hilang mengantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi, kalaupun kita taslim, kita serah. Mana kita terima maksudnya. Bahawasanya, api itu lebih mulia daripada tanah. Jadi, iblis itu lebih mulia lah dia tu daripada kita manusia, daripada Nabi Adam. Kerana dia dijadikan daripada api. Kalaupun begitu, dia tidak berhak untuk takabur. Sebab apa? Sebab yang memilih untuk dia tu dijadikan daripada api, jadi lebih mulia itu ialah Allah. Tapi tidak. Jadi, semata-mata enggan itu berdosa. Allah Ta'ala suruh buat, tak mau buat. Aba. Wastakbaro. Dan istikbar. Angkul. Istikbar. Wa kana minal kafirin. Dan adalah ia, iblis itu adalah daripada orang yang kafir. Mula-mula dia tu maknanya orang yang sangat dekat bersama dengan malaikat kepada Allah Ta'ala. Jadi akhirnya dengan sebab takabur ini, dia di-reject oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala reject. Allah Ta'ala tak terima. Kerana takabur ini, sifat Tuhan. Kita ni hamba. Apa sifat hamba? Tuhan ni yang sempurna dan dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Hamba ni makna manusia ni ialah tempat jatuh. Kita hamba Allah Ta'ala Tuhan. Tuhan ni dengan segala sifat-sifat ketuhanannya. Kita hamba, kita bersifat dengan sifat-sifat hamba. Apa dia teras kepada sifat hamba? Al-faqah, al-iftiqar, al-ittira'. Itu sama makna dia. Al-faqah, al-ittira'. Maknanya berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita maknanya lemah, kurang, silap. Maka kita nak kepada Jabir. Jabir itu yang menampun kekurangan kita. Ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Jadi sifat hamba apa dia? Debek, kodi, lekeh. Itu maksud dia. Jadi maknanya, kita kena menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh istikbar. Istikbar itu seperti tadilah. Mengangkat diri sendiri dan menjatuhkan orang lain. Memperendahkan orang lain. Pada pandangan dia. Jadi sifat takabur menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab takabur itu sifat yang khusus bagi Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala menggelarkan dia sebagai rida. Kain sebah yang letak atas bagi dia. Jadi, kita ni hamba. Apa dia sifat hamba? Hina, lekeh, tu. Lemah. Apabila kita bersifat dengan sifat-sifat kehambaan, masa itulah kita ni paling dekat kepada Allah Ta'ala. Kita berhajat kepada Allah Ta'ala, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Penghayatan kita semasa kita melakukan ibadat, khususnya sembahyang. Yang penting menghayati makna perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Dengan bahawa seorang hamba itu dia sedar diri dia ni hamba. Dia hamba ni ialah tempat kekurangan.
Kalau ada kelebihan apapun dan pencapaian yang terbaik yang dia capai itu adalah minnatun minallah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apabila kita paling mendekati menuju kepada sifat kehambaan kita, kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan sebagai takabur atas hamba-Nya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Mana kita bertakabur, mana kita menganggap diri kita tu lebih besar, tinggi berbanding dengan orang lain, itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takabur itu dia boleh wakan minal kafir, boleh membawa kepada jadi kufur. Bila kita takabur mula-mula tidak kufur, mana maksiat saja, dosa saja. Setengah daripada itu takabur terhadap makhluk. Kalau takabur terhadap Allah Ta'ala agak, maksudnya tak percaya kepada syariat Allah Ta'ala, kerana itu merupakan maknanya pemerintahan daripada. Jadi untuk kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi kita kena latih orang panggil diri kita dengan sifat-sifat lawan kepada takabur, itu tawaduk. Dalam Quran tidak pernah sekali itu makna takabur. Jadi kita kena jauhi takabur. Karena takabur ini akan menghalang kita daripada mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Maknanya ialah kerajaan Allah Ta'ala kepada kita. Makna hidayah taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Kita kena minta jauh sangat-sangat daripada sifat takabur ini. Orang jadi takabur kerana ada kelebihan-kelebihan. Baik kelebihan dari segi dunia ataupun kelebihan dari segi akhirat. Ilmu, ibadah, kita perasan kita ni lebih baik daripada orang lain. Yang perasaan itulah yang akan menjahannamkan kita sebenarnya. Jadi takabur ialah sifat mana orang mula-mula takabur, mana iblis. Jadi la tattabi'u khutuwatus syaitan, yang kamu turut jejak langkah syaitan itu. Syaitan itu maksudnya ialah iblis lah. Iblis, syaitan itu sebenarnya ialah perwatakan, perangai. Jadi iblis yang mula-mula menjadi syaitan. Syaitan itu diambil daripada perkataan ba'uda. Ba'uda maksudnya jauh. Jauh daripada Allah Ta'ala. Jauh daripada Allah Ta'ala itu makna syaitan. Syaitana dengan makna ba'uda, jauh. Makhluk yang mula-mula jadi jauh daripada Allah Ta'ala, syaitan. Mana iblis lah, iblis. Jadi sekarang, bila iblis itu dah berperangai syaitan, akhirnya orang panggilkan dia, yakni iblis itu sebagai syaitan. Maka iblis ini tidak ada yang tidak syaitan. Semuanya syaitan berlaku. Ada pun manusia, ada juga yang jadi syaitan. Karena kita lihat kepada pekerjaan dia tu. Kerja menyekat, menghalang kemajuan agama Islam. Itu kerja syaitan. Syaitan menghalang orang daripada melakukan ibadah. Jadi kalau siapa saja yang ada orang yang begini, makna dia tu syaitan. Seperti kawan-kawannya yang mengusik kawan mereka yang telah nak berubah. Seperti tadilah. Dipersenda-sendakan. Jadi untuk kita tu mengelak daripada sifat takabur, ada cara dia.
Bagaimana tarbiyah untuk kita ni tidak jadi takabur, bahkan bersifat dengan tawaduk, tadarruk, dan itu akan menjadikan kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan ahli-ahli sufi zaman-zaman dahulu, mereka sengaja berusaha dengan usaha-usaha yang menjadikan dia tu jadi hina. Seperti ada di kalangan ahli sufi zaman dulu, dia bekerja sebagai pengangkut atau bercacai tahi zaman dulu. Dulu pun majlis pembendaharaan ini sudah ada dah tanah Arab. Jadi kita buat benda-benda yang lekeh supaya kita ni tak merasa diri kita ni hebat. Al-Imam Ghazali ketika beliau mendesak-desak Abu Ali Al-Farmadi, guru kepada adik dia Syekh Ahmad. Dia mendesak nak belajar dengan Abu Ali Al-Mursi. Abu Ali Al-Farmadi. Lalu apabila dah begitu didesak-desak oleh Abu Ali Al-Farmadi, lalu dia pun dah nak belajar dengan aku, besok kamu bawa buah apple sebakul. Nah tu. Kata Syekh Abu Ali Al-Farmadi. Lalu Imam Ghazali ni tak cakap banyak. Dia besokkan harinya, dia bawa lah sebakul. Jadi buah apple ini kamu panggil kanak-kanak, budak-budak yang lalu lalang, kamu minta mereka mengetuk kepala kamu. Dan kamu upahkan sebiji buah apple. Kanak-kanak dia tak kenal tok guru. Muka kanak-kanak. Boleh upah pula gak? Sedap lah. Jadi begitu diketuki akan kepala oleh kanak-kanak dan diberi buah apple. Jadi sehingga sampai orang panggil habis buah apple itu. Jadi maksudnya, apa tu perbuatan macam tu? Imam Ghazali pada masa tu dah menjadi ulama yang besar dah. Kita ni dah jadi ustaz agak, orang nak buat, so kita buat lagu tu, jangan lah. Itu cara dia. Sebab apa Abu Ali Al-Farmadi suruh Imam Ghazali bawa satu bakul apple dan diperbuatkan begitu. Mana dia campurkan daripada atas, dia beri. Dia beri kepada, makna tawarkan kepada kanak-kanak ini untuk mendapat buah apple itu dengan memukuli kepalanya. Supaya nak nyek nafsu dalam hati kita ni. Nyek nafsu dia panggil. Nak melemahkan dia. Itu cara tarbiyah untuk tidak merasakan diri itu. Untuk kita rasa diri kita ni hebat. Yang akhirnya membawa kepada rasa takabur. Itu cara dia tu memang banyak lah. Cara dia kita sendiri pun kita boleh buat sesuatu yang akan menafikan makna hebat kita tu. Dan ria artinya yang memperlihatkan. Ila akhirullah subhanahu a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal Allahumma taqabbal minna innaka antas wa alaina ya maulana innaka antal Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas sadiqin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah.